Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. 奉主耶稣基督的生命正道。 Seperti yang kemarin kita telah pelajari bersama-sama, bahwa tema kebaktian penyegaran iman kali ini adalah makanan yang dapat hidup selamanya. 昨天晚上我们已经一起学习了神的道理， Dan 生活就是为了永生。 kemarin kita telah belajar satu hal. 我们昨天也学习了一件事， Bagaimana di dalam perjanjian lama tidak ada makanan yang dapat memberikan kita hidup selama-lamanya. 在旧约时期呢，没一种食物能够给我们永生的。 Ada satu pohon kehidupan. 有一个生命树， Sesungguhnya ketika manusia makan buah dari pohon kehidupan itu, memang dia bisa hidup abadi. 当人类吃了那种生命树以后，它永远的活着。 Tetapi karena nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, 因为我们的祖宗跌落在罪恶当中， maka dia harus membayar harga yang begitu mahal. 他要付出这个高大的代价。 Dia harus diusir dari Taman Eden. 他从伊甸园被赶出去， Dan dia tidak diperbolehkan untuk mengambil buah dari pohon kehidupan. 再不可以去摘那个生命树的果子了。 Lalu Allah juga menaruh kerup atau malaikat untuk menjaga pohon itu. 而神呢也吩咐天使围着这个保护着这个生命树， Sehingga buah dari pohon itu mustahil bisa diambil. 所以呢这一棵树呢没有人能够去摘， Nah setelah itu sebenarnya tidak ada. 过后呢就没有了， Tetapi atas kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus ada di dunia. 因为神的慈爱，后来呢他来到世上， Menawarkan kehidupan yang kekal. 他推荐了介绍了这个永生。 Dan dia juga menawarkan sebuah makanan yang bisa kita nikmati. 他也介绍一种食物，我们大家都能够去品尝的。 Tentu saja ini bukan makanan biasa, 这不是一般的食物， tetapi makanan ini kalau kita makan sebenarnya bisa membuat kita hidup abadi. 这粮食呢，我们吃了以后呢，我们能够永远活着， Kita bisa hidup selama-lamanya. 我们能够永永远远的活着。 Makanan apa itu, saudara? 那是什么食物呢？ Kita akan lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 6. 我们看约翰福音第6章， Injil Yohanes pasal yang ke-6. 约翰福音第6章， Kalau kita lihat perikop yang pertama, 我们看第一段， dikatakan ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. 耶稣给5000人吃饱， Sebenarnya ini adalah roti secara jasmani. 这是物质上的食物。 Jadi Yesus melalui bekalan ya dari seorang anak kecil, 耶稣借着一位孩童，他也带了食物， yakni 5 roti jelai dan 2 ikan, 5块饼和2条鱼。 dan mendoakannya. 祷告后 Dan apa yang terjadi? 发生了什么呢？ Roti ini bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. 这饼呢，能够提供给5000个男女老少来吃， Jadi tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 不包括那个女孩子和小孩子。 Dan saudara kalau melihat di ayat 10 hingga 12, 是第10到第12节。 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi saudara, 5 roti dan 2 ikan ini bisa mengenyangkan banyak orang. 5个大麦饼和2条鱼，能够给5000个人来吃饱。 Jadi kita bisa lihat ya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan roti jasmani. 我们可以看到主耶稣呢，给了我们这个物质上的粮食， Tentu ini sangat ajaib sekali. 这个是很奇妙的。 Maka di ayat 14, 14节告诉我们， ketika orang-orang melihat peristiwa itu,
众人看见耶稣所行的事， mereka menganggap bahwa Yesus itu benar-benar nabi. 就认为耶稣真的是先知。 Bahkan di ayat 15, 15节， karena peristiwa yang sama, 为同样的事件， jadi mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. 他就要强迫主耶稣成为国王。 Tapi ada efek yang lain, saudara. 还有其他的反应。 Kalau saudara lihat di ayat 22, 22节， jadi mereka keesokan harinya itu pada datang. 第二天呢，他们就 Dan 来 kita 了。 bisa melihat bersama-sama mereka terus mencari dan berusaha. 他们就一直跟随，想方设法。 Ayat 24 mengatakan ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik perahu itu lalu berangkat ke Kafarnaum untuk mencari Yesus. 24节告诉我们，众人见耶稣和门徒都不在那里了，就上了船，往加百农去找耶稣。 Nah, peristiwa Yesus mengenyangkan ribuan orang itu 主耶稣行这个给几千人吃饱的事件呢， jadi itu cukup menyita perhatian para pendengar. 就吸引了很多的听众。 Orang jadi terngiang-ngiang dan terus-menerus berusaha mendapatkan Tuhan Yesus. 大家就是要想办法怎么来跟随耶稣。 Mereka menganggapnya sebagai nabi. 他们认为是先知， Bahkan Yesus seolah-olah mau dipaksa untuk dijadikan sebagai raja. 所以强迫耶稣做国王。 Dia terus mencari di mana pun Yesus berada. 无论耶稣在哪里，都一直去寻找他。 Dan kita boleh belajar, saudara, di 我 ayat 们可以学习26. 26节。 Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." 耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们， Jadi 你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。 Dari peristiwa yang pertama ini, Tuhan memberikan roti secara jasmani. 从第一个神迹来开始，主耶稣就给人们这个物质上的粮食。 Roti inilah yang dicari oleh banyak orang. 这粮食是很多人寻找的。 Roti ini efeknya apa, saudara? 这个粮食有什么 Roti 影响呢？ ini efeknya dapat mengenyangkan mereka. 这食物就让我们得饱足。 Karena Yesus mengatakan kamu telah makan dan kamu telah kenyang. 耶稣说：“你们吃了，也吃饱了。 Artinya ini simbol atau gambaran makanan yang ada di dunia. ”这就是标志着世界上的食物。 Tentu saja makanan di dunia ada efeknya. 世界上的食物 Ada 是 khasiatnya. 有效果的， Kita makan dan kita bisa kenyang. 吃了呢就吃饱， Juga ada manfaat-manfaat yang lainnya. 还有其他的益处。 Tetapi kalau kita bisa simpulkan semuanya itu hanya secara lahiriah. 如果我们归纳起来呢，只不过是这个物质上的罢了， Dan itu terbatas, saudara. 是有限的。 Sama seperti Paulus mengatakan latihan badani terbatas gunanya. 就像保罗说，我们操练身体是有限的。 Jadi kalau kita mau hidup sehat, kita olahraga, tentu saja ada gunanya, saudara. 就我们要健康去运动，肯定对我们身体有好处的。 Di atas kemarin saya lihat ada orang badminton. 我看在楼上，昨天他们打羽毛球， Katanya seminggu 2 kali ya. 一个星期2次。 Tentu saja secara Alkitab juga diklaim bahwa ada manfaatnya. 本来这个是对我们身体有益处的， Karena bisa menjaga ya kehidupan kita menjadi lebih sehat 因为让我们的身体更健康， ya, membuat kita lebih segar. 让我们更有精神。 Dan itu adalah manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dalam olahraga. 那从运动中我们能够得到的好处， Nah begitu pula dengan makanan jasmani, saudara. 我们这个物质的粮食， Makanan semua yang kita makan, asalkan kita makan dengan semestinya, dengan secukupnya, maka itu akan memberikan khasiat pada kita. 如果我们好好的去吃，适可而止的吃呢，对我们身体一定是有好处的。 Tetapi sekali lagi ini ada batasnya. 再说一次，重说 Jangan， kita 这个是有限的。 Memforsir kehidupan kita hanya untuk mencari yang ada batasnya. 所以我们不要去专注这个有限的东西， Karena rugi, kecuali nggak ada makanan lain. 那个肯定是会吃亏的。除 Tapi 非 kalau 你 ada 起来吃 makanan yang punya khasiat lebih bagus, tentu itu yang harus kita kejar.
若有更有效的食物，那我们一定要去追求的。 Nah, Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya ada makanan yang tidak bisa binasa. 主耶稣接着说，还有一种粮食是不会灭亡的。 Ayat 27 ya, tadi ayat 26. 20，刚才26节，现在是27 Sekali 节。 lagi saya ulang ayat 26. 26节。 Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27 perhatikan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. 不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。 Jadi waktu Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus bisa memberikan makanan jasmani, saudara. 当主耶稣还在世上的时候，他能够给我们这个物质上的粮食。 Tapi roti ini roti yang dapat binasa. 这个食物是能够带来灭亡的。 Roti biasa yang gunanya juga terbatas. 我们一般的食物也是有限的。 Tapi di ayat 27 Tuhan Yesus menawarkan roti yang lain. 而这里27节，主耶稣在介绍另一种粮食， Menawarkan makanan yang lain yang tidak bisa binasa. 就是不朽坏的食物。 Dan semuanya didorong untuk mengejar, mencari, bekerja dan berjuang untuk mendapatkan roti itu. 这一切都是你们要去努力、去奋斗、去工作，去来得到这种粮食的。 Kita lihat di ayat 29. 29节， Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的工。” Kenapa Yesus mengatakan demikian? 为什么主耶稣这么说 Karena 呢 di？ ayat sebelumnya ayat 28 dikatakan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 因为众人问他说：“我们当行什么呢，才算做神的工呢 Jadi Tuhan Yesus mengatakan dia harus percaya kepada Allah.？” 所以主耶稣说：“你要信神。” Kemarin kita juga telah belajar, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. 我们昨天已经学习了，在神以外是没有，在基督里面没有别的神可以拯救我们。 Kita akan lihat ayatnya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 请看《使徒行传》 Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. 4章12节。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 12节告诉我们，除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Jadi menurut Alkitab tidak ada agama lain, tidak ada kepercayaan lain. 按照圣经呢，没有别的宗教， Satu-satunya kepercayaan dan agama yang bisa menyelamatkan adalah ini. 唯一的宗教就是这个， Percaya kepada Yesus Kristus. 就是相信主耶稣基督。 Jadi mungkin suatu saat juga terus akan agama-agama baru bermunculan. 或许以后呢，很多的宗教会不断的出现， Mungkin ada variasi-variasi. 也很多的花样， Dan banyak orang mungkin mendirikan agama menurut versi mereka sendiri. 因为他们建立这个宗教呢，就是按照他们自己的意思， Mereka mendirikan menurut kebenaran mereka sendiri. 按照他们认为是真理的。 Tetapi apapun agamanya, bentuknya kayak apapun, tentu saja selain percaya kepada Yesus Kristus tidak ada yang menyelamatkan. 无论什么宗教、什么形式，除了主耶稣以外，没有能够让我们得救的。 Dan inilah iman yang kita harus pegang, saudara. 这就是我们要持守的信心。 Maka saya kembali mengetuk Bapak Ibu, saudara. 所以昨天我有提醒大家， Mari yang belum percaya kepada Tuhan Yesus harus percaya. 还没有信主耶稣的，过来一起相信主耶稣吧。 Dan kalau kita percaya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. 我们相信了，就能够得到永生。 Nah, kalau kita lihat bersama-sama, kembali 我们大家一起来看， Kembali Yohanes pasal 6, jangan ditutup, saudara. 约翰福音第6章， Kita lihat ayat 31.
ayat 31. 31节， Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. 约翰福音第6章31节，我们的祖宗在旷野吃过玛瑙，如经上写着说，他从天上赐下粮来给他们吃。 Jadi tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka harus makan roti 主耶稣对他们说，要 yang 吃这个粮 tidak 食， binasa. 是不会朽坏的。 Jadi dia harus percaya kepada Tuhan Yesus, 只有相信主耶稣， kepada Yesus Kristus sebagai Allah. 耶稣基督是神。 Tetapi di ayat yang ke-30 mereka menuntut tanda, saudara. 30节，他要求神给他一种记号。 Dia bilang, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? 你行什么神迹呢？叫我们看见就信你呢？ Jadi ini karakter orang Yahudi. 这就是他们犹太人的习惯。 Dia bikin mujizat apa baru bisa dipercaya. 你行了什么神迹奇事，他才相信。 Jadi seolah-olah apa yang dia perbuat sebelumnya jadi tidak diingat lagi ya saudara. 看起来呢，他之前没有行过的，他们就没有去注意。 Dia bandingkan Yesus dengan Musa. 他就和耶稣和摩西来对比。 Nenek moyang kami diberi makan oleh Musa. 他说：“我们的祖宗啊，摩西给他们10次。 Dengan lain kata, kamu bisa apa? 换句话说，你能做什么呢？ Bikinlah satu tanda supaya kami melihat dan percaya. 你现在就行出神迹奇事来，让我们相信。 Kalau kita lihat di ayat 34, 34节， maka kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. 他们说：“主啊，这样子粮食赐给我们。” Karena Yesus telah menjelaskan ya bahwa bukan Musa sebenarnya yang memberikan roti itu. 耶稣已经解释了，其实呢不是摩西给他们这个粮食， Tetapi Bapakku yang di surga yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. 而是我的父从天而降下这个粮食给你们吃了。 Dan roti yang diberikan Bapa itu sebenarnya dapat memberikan hidup. 其实呢，父给你们的粮食呢，是能够给你们生命的。 Baru mereka mengatakan, oh kalau gitu saya mau roti yang itu. 他们就会说：“我要那一种粮食。 Apa yang terjadi ayat 35? ”35节， Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。” Jadi ketika mereka mengatakan, saya mau itu, roti itu. Lalu Yesus mengatakan, akulah roti itu. 当那些人对主耶稣说：“我要那一种粮食。”主耶稣说：“我就是这个生命的粮。” Apakah mereka mau, saudara? 他们要吗？ Bagaimana reaksi mereka? 他们的反应如何？ Kita lihat ayat 36. 36节。 Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku dan kamu tidak percaya. 只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。 Jadi begitu Tuhan mengaku dirinya sebagai roti hidup, mereka sulit untuk menerima. 主耶稣说他就是生命的粮，但是他们难以接受， Sulit untuk percaya kepadanya. 难以相信。 Jadi ini mengajarkan apa, saudara? 这教导我们什么呢？ Banyak orang Kristen sendiri juga demikian. 很多基督徒也如此， Jadi banyak mengaku, oh saya percaya Yesus, saya orang Kristen. 相信我是基督徒，我是认识耶稣的， Saya pengikut Kristus. 我是跟随基督的。 Setiap hari ibadah 每次有聚会， tidak pernah berdoa. Jadi berdoa terus menerus. 我时刻一直祷告。 Jadi pelayanan juga banyak sekali dia pegang. 他说我也常常有这个侍奉的工作， Tapi ironisnya suruh jalanin firman Tuhan enggak mau, saudara. 但是很可惜的呢，他不要遵行这个圣经的道理。 Boro-boro jalanin firman Tuhan enggak mau. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. 除了不遵守这个神的话，也不要去遵行， Faktanya banyak sekali. 因为很多
Jadi mereka hanya percaya Yesus sebenarnya, 其实呢，他们只相信耶稣， tapi tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. 但是不相信主耶稣所说的话， Sama seperti orang Yahudi kan? 就像犹太人一样， Tadi dia percaya bahwa ini orang benar-benar nabi, 他相信这人是先知， tapi dia juga ingin Yesus dipaksa bahkan sebagai raja. 也强逼耶稣成为国王， Sampai dia cari kemana pun Yesus berada. 也着到处的寻找耶稣都找不到， Sudah ketemu, 找到了后呢， begitu Tuhan Yesus mengatakan akulah roti itu. 所以耶稣说我就是生命的粮， Mereka percaya? 他们相信吗？ Enggak, mereka nggak percaya perkataannya. 他们不相信。 Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 12, 请看约翰福音12章， Yohanes 12约翰福音12章 ayat 48节。 Barang siapa menolak aku dan tidak menerima pengajaranku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 约翰福音12章48节，欺借我不领受我话的人，由神判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。 Jadi sebenarnya Yesus dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan, saudara. 其实呢，耶稣和他的福音是不能够分开的。 Kalau dia percaya kepada Yesus, mestinya dia juga akan percaya dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. 就他相信耶稣，肯定要相信耶稣的话语， Itu baru murid yang ideal, saudara. 那才是理想的门徒。 Tapi ada orang yang dia percaya Yesus, dia tidak mau mendengar perkataannya. 但有的人呢，他相信耶稣，不要听耶稣的话语。 Dan orang-orang yang demikian sebenarnya sudah ada hakimnya. 这样的人其实是有审判的， Dan firman itulah sendiri yang menjadi hakim 是 atas hidupnya. 是他的福音，他的话语来审判他。 Nah, oleh karena itu, kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga harus percaya kepada perkataannya. 所以我们相信耶稣，也要相信他的话。 Kita tidak bisa memisahkan. 我们不能够把它分开。 Sama kan kalau kita mungkin pergi ke dokter. 比如说，我们去医生吧， Kalau kita percaya ini dokter paling bagus di tempat itu. 我们相信这医生是名医， Banyak pasien sudah disembuhkan. 很多病人都给他医好了。 Lalu waktu kita sakit kita ke sana. 当我们生病的时候，去到那儿， Waktu kita sana, lalu dokter tulis resep. 去到哪儿，医生开药方。 Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan minumnya kan. 就我们不相信，肯定不去吃那个 Lalu 药， ada kesembuhan. 肯定不会得到医治的。 Jadi kalau kita percaya udah datang ke sana, ya memang kita harus terima resepnya. 就我们相信呢，就能够接受这个药方。 Resep itulah perkataan dia. 药方就是他的话语， Sama halnya dengan kita. 就像圣经一 Kalau 样。 kita mau mendapatkan manfaat dan khasiat daripada hidup kekal, 就我们能要得到这个永生， kita harus percaya kepada Tuhan. 我们就要相信耶稣， Kita juga harus mendengar dan percaya kepada perkataannya. 我们也要相信他的话语。 Dan lalu kita teruskan, saudara. 我们继续， Setelah itu Tuhan Yesus memperkenalkan sakramen perjamuan kudus. 主耶稣过后也介绍这个圣餐， Inilah makanan yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. 这就是主耶稣所介绍的粮食， Makanan yang berkhasiat untuk hidup selama-lamanya. 就是对这个永远的生命是有益处的。 Kita lihat pasal 16. 请看约翰福音16章， Kita lihat pasal yang ke-16. 16章， pasal 6, sorry, 约 pasal 6约翰福音第6章 ayat 48 dan 49. 48、49节。 Ayat 48 Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 约翰福音6章48、49节，我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了？ Saudara, di ayat 50 dilanjutkan, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 50节，
这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。 Kita bisa melihat ya di ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 50节告诉我们，我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。 Inilah roti yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. 这就是耶稣所介绍的粮食， Itu adalah roti hidup. 那是生命的粮， Dikatakan roti yang turun dari surga. 是从天而降的粮食。 Roti yang dapat membuat manusia hidup selama-lamanya. 这粮食呢，能够让我们永远的活着， Dan itu adalah tubuhnya atau dagingnya sendiri. 那就是耶稣的身体，他的肉。 Artinya ini adalah roti yang khusus. 意思说是这个是特别的 Ini adalah roti yang spesial. 粮食，是很特殊 Ini 的， berbeda dengan roti yang pertama tadi. 是和刚才第一次的粮食不一样。 Kalau roti yang pertama dia hanya roti jasmani 第一次的粮食就是物质上的、肉体上的， yang khasiatnya terbatas. 它的效力是有限的。 Tapi roti yang ini berbeda. 而这个粮食是不一样， Roti ini adalah roti yang turun dari surga. 这是从天而降的粮食， Ya, ini tidak dijual di pasar, di warung maupun di restoran. 在巴萨里面、在酒店里面没有卖的。 Bahkan Yesus mengatakan inilah roti yang sesungguhnya. Inilah tubuhnya sendiri. 主耶稣说，这就是他的身体，是真正的粮食。 Jadi kalau kita lanjutkan sampai ayat yang ke 54, 54节， kita bisa lihat bersama-sama di ayat 52 ya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesamanya mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Sekali lagi ya, bahwa ketika Tuhan Yesus mulai mengatakan kebenaran, 当主耶稣传讲真理的时候， apa reaksi mereka? 他们的反应如何呢？ Ribut, saudara. 他们争论， Mereka bertengkar 他们争吵， hanya gara-gara Tuhan Yesus ngomong, akulah roti yang turun dari surga. 正因为耶稣说：“我就是生命的粮，是从天而降的粮食。 Kalau kamu makan roti ini, kamu gak akan mati. 你吃了这个粮呢，不会死的。 Logikanya harusnya senang dong. 这个逻辑应该是很高兴嘛。 Dikasih tahu menu yang lebih baik, yang khasiatnya lebih bagus. 告诉你好的菜谱，它的功效更好。 Ya, hari ini orang demikian ya. 今天的人也如此， Cari tadi ya makanan-makanan yang bisa seolah-olah memperpanjang kehidupan kita. 他们一直去找，好像是什么食物能够让我们更长寿， Hidup sehat supaya umur kita lebih panjang. 身体健康又更长寿， Sehingga orang-orang pilih makanan dan sangat kontrol ketat. 所以他们真正很谨慎的去买那个食物。 Lalu kalau tiba-tiba ada orang datang menawarkan satu produk yang sebenarnya ini lu makan bukan panjang umur lagi ya, nggak bisa mati. 有人来推荐介绍你这种食物啊，你吃了不但是长寿，不会死啊，长生不老。 Harusnya senang nggak sih? 你高兴吗？ Harusnya senang lah. 肯定是高兴的。 Tapi Alkitab mengatakan justru mereka itu bertengkar. 而圣经告诉我们，他们在争论。 Lagi-lagi ya statement sebelumnya bahwa banyak orang dia percaya kepada Yesus, tapi dia nggak mau percaya dan mau peduli sama perkataan Tuhan Yesus. 之前呢，他们相信耶稣，但现在呢，他们又不在乎耶稣，不相信耶稣的话。 Baca selanjutnya ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 53节告诉我们，我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。 Jadi clue-nya boleh dikatakan sudah mulai spesifik ya, diperjelas. 所以他已经比较专注的讲的一个题。 Dikatakan Tuhan Yesus mulai mengungkapkan 主耶稣就谈论到， makanan yang sesungguhnya.
其实真正的粮食是什么？ Roti yang dari surga itu 就是从天而降的粮食， dia adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. 就是主的肉和主的血。 Ya, dikatakan barang siapa tidak makan daging dan minum darahnya tidak akan memiliki hidup. 你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。 Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。 Jadi Tuhan Yesus sudah mulai mengungkapkan khasiat. 耶稣就讲到了他的功效。 Kalau bisa makan daging dan darah Yesus Kristus, maka Tuhan akan membangkitkan dia 能 pada 吃 akhir 主 zaman. 耶稣的肉和喝主的血呢，在末日主耶稣叫他复活。 Akhirnya artinya dia akan memiliki hidup yang kekal, 意 hidup 思说 selama-lamanya. 他能够有永生，永永远远的活着。 Ini klaim daripada Tuhan Yesus. 这个主耶稣所传达的 Kita lihat ayat 55. 55节。 Kenapa demikian? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 55节告诉我们，我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。 Saudara, harusnya lagi-lagi bagaimana reaksi mereka? Senang kan? 他们反应如何呢？高兴吗？ Tetapi justru tidak demikian, saudara. 事实不是这样。 Kalau saudara lihat di ayat yang ke-60, 60节， sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Jadi kita bisa melihat termasuk murid-murid Yesus sendiri, mereka juga jadi bersungut-sungut, saudara. 包括主耶稣自己的门徒也是在那边发怨言。 Sampai Tuhan Yesus mengatakan, adakah perkataanku mengguncangkan iman? 所以主耶稣说：“我的话呢，是叫你们厌弃吗 Sampai konklusinya apa, saudara?？” 结果呢是什么？ Ayat 66. 66节。 Mulai daripada itu, banyak di antara murid-murid yang mengundurkan diri. 从此，他们中门徒中就很多人退去， Bahkan tidak mau mengikut Tuhan Yesus. 不再跟随耶稣了。 Kalau saudara boleh mengeluarkan ya informasi dari pasal ini, 若你们从这个章节里面有什么信息， kita bisa bikin grafik begitu ya. 我们可以做一个品例， Maka itu seperti piramida terbalik. 就好像那个倒过来的金字塔。 Tadi dari 5.000 orang laki-laki bahkan bisa lebih banyak lagi. 刚才是5000多人，甚至更多的人。 Tapi begitu Tuhan Yesus mengatakan kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran. 当主耶稣诉说一一的每一个的真理过后呢， Itu menyusut, tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah menyusut. 人数呢从这么多一直数减少减少。 Jadi daripada bertengkar, mereka nggak bisa terima, bersungut-sungut, 因为他们在争吵、争论，在发怨言， sampai akhirnya banyak yang meninggalkan. 到最后呢，很多离开了。 Bahkan sebenarnya pasal ini ditutup satu kalimat, saudara. 这一章呢，已经用一句话来结 Yang 束。 dimaksudkan ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyelamatkan Yesus, menyerahkan Yesus ya. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi kita lihat dicantumkannya nama Yudas di akhir dari catatan Alkitab. 犹大的名字就记载在这个圣经的这一章的最后一句。 Apa artinya, saudara? 什么意思呢？ Jadi secara narasi sebenarnya penulis ingin menggambarkan bahwa begitu Tuhan Yesus mengatakan kebenaran, 作者就是要告诉我们，当主耶稣传讲这个真理过后， tidak ada yang mau percaya kepada dia. 没有人要相信他， Bahkan tidak ada yang mau mengikut dia.
甚至没有人要跟随他， Semuanya mengundurkan diri. 全部都自动的退出。 Tapi tentu saja secara real masih ada murid-murid yang masih mengikut dia. 实际上呢，但还有那个门徒还跟随他。 Jadi ini seolah kiasan untuk menggambarkan bahwa ketika hari ini gereja bicara tentang kebenaran, 这就告诉我们，当教会揭示这个真理的时候， banyak orang Kristen yang tidak bisa terima. 很多基督徒不会接受的， Banyak gereja juga tidak. 也很多教会也不能接受的。 Jadi gereja Sati punya kebenaran yang berbeda dengan gereja-gereja umumnya. 而真耶稣教会有自己的这个真理。 Kalau kita bicara tentang Yesus, ya oke lah, dia mau dengar. 当我们讲到耶稣，他还能够接受； Tapi makin kita bicara kebenaran, bicara doktrin, dia mau dengar. 当我们更深入的谈到我们的这个教义的时候，他就不能接受了。 Dan bukan tidak mungkin kalau ini terus menerus dibicarakan, 就我们这个持续的在讲这些， orang jadi benar-benar meninggalkan kita. 可能真正的他们都会离开我们。 Banyak jemaat kita juga dia getol untuk memberitakan Injil. 我们的这个信徒也是，他们群老也宣传传福音。 Seringkali dia cerita, saya ditinggalkan saudara-saudara saya gara-gara ini. 他说，他们的体会就是我因为这一件呢，我的亲戚朋友都离开了我。 Teman-teman saya gara-gara bahas ini dia nggak mau ikut. 我的朋友呢，就是因为讨论这一点，他们不要再跟了。 Jadi ini yang terjadi saudara. 这就是发生这样的。 Tapi hari ini sekali lagi kita tidak perlu pusing soal mereka saudara. 今天呢，我们也不要太去过分的想到那一些， Yang paling penting adalah diri kita. 最重要的是我们自己， Kita mau hidup kekal nggak? 我们要有永生， Kita mau hidup selama-lamanya nggak? 我们要永远的活着。 Kalau kita mau hidup selama-lamanya, janganlah peduli soal mereka. 就我们要永远的活着，就不要去睬理别人， Mungkin kita hanya sendiri di lingkungan itu. 或是在这个环境中只有我自己一个人。 Mungkin kita hanya satu-satunya di keluarga kita yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. 在家庭中，我是唯一的相信主耶稣的话。 Tapi sekali lagi, biarlah firman itulah yang menghakimi. 但是这个福音来审判我们。 Tapi bagi kita yang telah memegang apa yang menjadi perkataan Tuhan, 对我们来说，已经遵守主耶稣话语的人， tentu saja tidak ada yang sia-sia. 我们可能不会枉然的。 Tuhan akan sungguh-sungguh menggenapinya di dalam kehidupan kita. 主耶稣实实在在的成全在我们的身上。 Maka kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, 所以我们今天相信主耶稣， kita percaya kepada perkataannya, 相信他的话语， kita melakukan apa yang menjadi perkataannya, 我们遵循他所说的话语， maka Tuhan akan memberikan hidup kekal kepada kita. 主就会将这个生命永生赐给我们的。 Nah, kalau kita lihat bersama-sama, inilah roti perjamuan kudus. 这就是圣餐的饼。 Jadi biasanya di gereja Sati ada mengadakan perjamuan kudus. 我们真耶稣教会有圣餐礼， Jadi perjamuan kudus termasuk dalam salah satu sakramen 因为这个圣餐礼就是属于一种圣礼， karena ada hubungannya dengan keselamatan. 因为跟得救有关系。 Karena dikatakan kalau makan maka Tuhan akan membangkitkan di akhir zaman. 我们测了以后呢，将来能够有永生。 Kita lihat bersama-sama di dalam Lukas, 请看路加福音 Lukas pasal 22, 22章， Lukas 22路加福音22章 ayat 19 dan 20. 19、20节。 Lukas 22 ayat 19 dan 20. 路加福音22章19、20节。 Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus dikatakan pada waktu Paskah, 主耶稣在逾越节的时候， dia mengadakan sebuah perjamuan.
他举行了一个盛宴。 Jadi kita harus pisahkan ya, ini bukan perjamuan Paskah sebenarnya. 我们要清楚这个不是逾越节的， Karena menunya berbeda. 因为它的菜谱不一样。 Kalau Paskah di dalam perjanjian lama ada sayur pahit. 逾越节在旧约是有苦菜， Tapi yang diadakan oleh Tuhan Yesus ini tidak ada sayur pahit. 而主耶稣所这个举办的这个没有苦菜。 Tuhan Yesus hanya menggunakan 2 menu. 主耶稣就用两 Dia hanya 种 menggunakan 材料， roti, 饼 dia hanya menggunakan cawan anggur. 还有葡萄籽。 Jadi 2 hal inilah yang istilahnya apa ya? Ditetapkan. 就是这两种东西来已经做到了一个决定， Jadi tidak ada sesuatu lain yang dapat ditambahkan. 不能够加上其任何一种东西。 Nah, roti ini adalah tubuh Tuhan. 这饼呢，就是主的身体。 Sedangkan anggur atau boleh dikatakan cawan anggur ini adalah darah Tuhan. 这个杯呢，就是主耶稣的血。 Ini bukan simbolis, saudara. 这个不是形象的。 Karena kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11, 请看哥林多前书11章， 1 Korintus pasal 11 ayat 29. 哥林多前书11章第9节。 Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi dikatakan kalau dia tidak mengakui roti dan cawan anggur itu merupakan tubuh dan darah Tuhan, dia berdosa. 若他不相信这个肉，这个饼是主耶稣的肉，这个杯就是主耶稣的血，他是有罪了。 Dan dikatakan Tuhan bisa mendatangkan hukuman. 主耶稣给我们会惩罚我们的。 Jadi orang yang mau makan, dia harus mengakui bahwa itu adalah tubuh daripada Tuhan Yesus. 所以当他要吃的时候，他要承认这就是主耶稣的身体。 Dan minuman itu adalah darah daripada Tuhan. 这个杯呢，就是主耶稣的血。 Dan ini sungguh-sungguh, saudara. 这个是实实在在的， Dan itu adalah benar-benar makanan. 这是真正的粮食， Dan Yesus tegaskan itu benar-benar minuman. 这也是真正的灵料。 Jadi ini bukan simbolis. 这个不是单单是一个标记。 Maka gereja sejati itu berbeda dengan yang lainnya. 所以真耶稣教会或许和其他的教会不一样， Biasanya kalau di tempat lain seringkali kita melihat juga perjamuan kudus. 因为我们也是在外面也是看到他们举办圣餐。 Bahkan kalau kita punya aplikasi online ya, kita ada marketplace atau apa, kita bisa cari di situ roti perjamuan kudus, lalu muncul tuh. 如果我们在这个手机的功能上找到那个圣餐，它就很多的那个出来了， Bahkan kadang-kadang rasanya bisa macam-macam. 还有很多的滋味， Jadi dulu saya pernah dapetin ya, ada rasa coklat ya. 有那个巧克力味的， Sama seperti yang dijual di toko-toko. 好像商店里面卖的一样。 Anggurnya pun juga dijual. 它的葡萄籽也是有卖的。 Nah, baru kemarin kalau saya bisa lihatkan sebenarnya dengan roti yang besar sekali. 昨天我也放了那个很大的一块， Roti dikumpulin ya. Mungkin mimbar ini kalah gede, saudara. 可能那个面包把它堆积在一起，比这个讲台还要大。 Jadi makan satu pun kenyang. 吃一个也是吃得饱， Bisa sampai malam nggak makan. 可能到晚上都不吃饭了。 Mereka pikir itu adalah roti, 本来他们做的饼就是这种饼， ya, yang sama dengan yang Yesus makan. 像耶稣所做的。 Jadi ada rekan saya dulu adalah pendeta dari gereja lain. 我以前有一个从外教会来的童工， Sekarang jadi pendeta gereja Sati. 现在他成为我们真耶稣教会的 Dia juga 传道。 bercerita waktu jadi pendeta gereja lain. 他也曾经讲过，他以前当外面的传道的时候， Kalau mengadakan perjamuan kudus cukup punya uang 5.000. 他说要举办这个圣餐5000人就够了。 Kok bisa 5.000 bisa mengadakan perjamuan kudus? 5000人能够来举办圣餐礼啊， Karena bisa bebas pakai sembarang roti. 因为可以随便的用什么饼都可行。 Di anggurnya dari mana? 他葡萄籽呢？ Dia beli Fanta, 去买那个翻大饮料， ya,
lalu jatuhnya donat, 放了那个空心饼， atau mungkin roti tawar. 还有那个面包， Bisa murah kan saudara? 他说很便宜啊， Sudah bisa melakukan perjamuan kudus. 就能够举办圣餐礼， Ya, jadi banyak sekali. 很多的。 Jadi gereja ini, gereja-gereja umum biasanya juga demikian karena mereka tidak memahami kebenaran ini sehingga seolah-olah mereka bisa pakai sembarang roti. 一般的教会就是如此，因为他们认为可以随便的用什么饼都行， Kalau ada syukur, kalau nggak ada ya nggak usah pusing, cari aja apa yang ada. 有也好，没有的话随便去买一下吧。 Misalkan dulu ada saudara kita dokter tugas di Sulawesi. 以前我们的一个弟兄，他是在医生，他去那个苏拉 Satu 威 kali 西工作， dia tugas di ujung Pulau Sulawesi itu tuh dekat Filipina. 在菲律宾西的顶端，靠近菲律宾， Katanya susah anggur. 因为那边葡萄很难啊。 Lalu kalau perjamuan kudus pakai apa? 那圣餐怎么举办呢？ Pakai teh. 他说用茶， Ya bisa aja. Jadi pokoknya mereka itu karena hanya kiasan, hanya lambang saja, maka mereka pikir ya bisa melakukan perjamuan kudus dengan atribut apapun. 因为他们认为这个圣餐是象征性的，所以用什么都行。 Tentu ini tidak benar, 其实这个不对的， tidak sesuai dengan Alkitab. 不合乎圣经， Karena harus sama. 应该是一样样的。 Kita lihat pasal yang ke-11, 1 Korintus, 请看哥林多前书11章 ayat yang ke-23. 23节。 Dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi saudara, Paulus juga melakukan dan mengadakan perjamuan kudus. 保罗也是同样举办这个圣餐， Tapi perjamuan kudus yang diadakan juga bukan ide dan inisiatifnya dia sendiri, 他举办的圣餐也不是按照他自己的想法， bukan suka-suka dia. 不是他随心所欲， Ada roti pakai roti, nggak ada nggak usah pakai. 有饼就用，没有也算了。 Dia nggak pikir begitu saudara. 他没有这么想， Dia bilang, apa yang aku teruskan kepadamu itu bukan dari diriku sendiri. 我当着传给你们的原是从主领受的， Dia teruskan daripada dia dapat daripada Tuhan dan dia teruskan kepada jemaat. 就是他从耶稣那边带来，他现在又传给他们。 Kalau saudara lanjutkan, misalkan ya tadi udah baca Lukas ya, kita baca ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kemungkinan saudara, jadi apa yang diteruskan oleh Rasul Paulus ini sesungguhnya memang dari Tuhan. 保罗所继续做的呢，就是从主来的。 Tapi bisa ada dua kemungkinan saudara. 有两个可能性， Dia berdoa lalu Tuhan memberi ilham kepada dia, lalu dia menuliskan. 首先他祷告，主耶稣指示他，他把它写下来。 Atau yang kedua saudara, 第二呢， dia membaca tulisan daripada Lukas. 他就看了那个路加福音书， Lalu dia juga sama memperoleh ilham daripada Tuhan. 他也是得到了神的指示。 Jadi kalau kita compare antara kisah 1 Korintus dengan Lukas tadi, 所以我们对比这个路加和哥林多前 itu 书呢， hampir sama persis saudara. 是差不多一样样的。 Maka kemungkinan dia itu mendapat ilham karena membaca tulisan tabib Lukas. 因为他读了这个路加福音呢，所以他从神来的这个灵感写 Kemarin 下。 kita lihat sama-sama bahwa Rasul Paulus dan tabib Lukas pernah menjadi rekan sekerja. 所以我们看到这个路加和这个Lukas, 路加和保罗一起 ya. 同行。 Jadi inilah kebenaran yang harus kita teruskan juga. 所以我们现在也要把这个真理一句联系下去。 Jadi Alkitab mengatakan bahwa kebenaran itu mutlak, 圣经告诉我们，这个圣经的话是绝对性的， nggak bisa diotak-atik saudara. 不能够去改的。 Nggak bisa kita edit dan revisi terus. 我们不能够去翻版或者是加添 Nggak，bisa berubah karena keadaan atau waktu. 不能够因为时间地点而改变。 Jadi Alkitab mengatakan itu seperti cetakan. Kalau ini mungkin
martil atau aqua gitu ya. Jadi kalau ini ada tanah liat, kita benturkan ya atau kita palu, maka cetakan itu pasti otomatis juga bentuknya sama. 圣经是一个模板，我们要怎么去把它印下去，就是一样样的模型。 Jadi mestinya semua gereja melakukan perjamuan kudus caranya juga sama. 其实呢，教会就是应该按照这个样式模式呢去做的， Itu nggak boleh beda-beda. 不可以有分别的， Nggak boleh gereja ini beda, gereja itu beda, sana beda, semua beda. 不可以说这间教会这样，那一间教会有那样。 Kalau ada 1000 cara juga, ada 1000 macam model perjamuan kudus. 1000个教会呢，就有1000种的这个模式， Itu beda-beda, itu tidak meneruskan apa yang diajarkan oleh Alkitab. 那个是有区别的，所以它不是按照这个圣经一直延续下去的。 Misalkan pasal 10, 比如说第10章 ayat 17. 17节， Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Misalkan dalam hal ini ya, roti itu harus satu. 比如说这个一块饼 Satu ketul maksudnya. 就是一块饼。 Ketika gereja mengadakan perjamuan kudus, ya cuma satu. 我们教会要举办这个圣餐，就是那一块饼， Karena tubuh Kristus itu satu. 因为主耶稣的身体就一个。 Jadi sekalipun kita banyak, kita mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 虽然我们人很多，我们也同样能够得到那个份。 Tapi kalau yang beredar di pasaran bukan seperti itu, saudara. 流行在这个一般巴萨里面的饼 Mereka 不一样， beli itu sudah ada potongan-potongan. 因为他们买的时候就已经成块了，一 Udah 块一块的， terpisah. 就是已经分开了， Bukan satu potong, satu ketul lalu dipecah-pecahkan seperti Tuhan Yesus. 不是一整块然后把它掰开的。 Dan kita pastikan roti itu harus tidak beragi. 我们要确定这个饼是无酵饼的， Karena ragi melambangkan dosa. 因为酵呢预表这 Artinya 个 roti 罪 itu 恶， benar-benar harus murni, saudara. Tidak boleh apa-apa. 所以这个饼是要纯粹的，不可以掺杂什么东西。 Kebetulan saya tugas di Batam. 我注目在巴丹教会， Jadi gereja dekat dengan gereja Singapura. 靠近那个新加坡教会， Mereka ada budaya yang saya pikir cukup bagus ya. 他们的文化很好。 Kalau gereja kita Singapura mengadakan perjamuan kudus itu, 我们新加坡教会举办圣餐的时候， benar-benar sortir dan cari tepung yang benar-benar murni. 他真正的去找那个纯粹的麦粉。 Jadi kalau gereja Batam mengadakan perjamuan kudus, 我们巴丹教会也要举办圣餐礼， tepungnya pun impor dari Singapura. 它的面粉也是从新加坡 Jadi 过来的。 jemaat kita bawa cari, dia cari di komposisinya ini ada tambahan apa nih. 他真的呢去查找一下这个掺杂什么东西， Dia pastikan komposisinya itu bersih dari tambahan-tambahan macam-macam aneh-aneh itu. 确定了这个面粉没有加上其他的东西， Baru mentahnya itu dibawa ke Batam. 才把那个面粉呢带到巴丹。 Lalu kita bikin di Batam. 我们在巴丹教会来自己做， Ya, sampai seselektif itu. Karena kita tidak mau menambahkan istilahnya ragi, kita takut sekali. 因为我们不要加那个酵，我们是很怕的。 Bukan seperti tadi ada blueberry, strawberry, coklat. 不是好像刚才一样，有什么草莓呀、蓝莓呀，还有巧克力啊。 Atau bukan roti tawar itu sudah tambah ragi maka mengembang. Ragi itu membuat adonan lebih mengembang. 那个面包已经放了发酵粉，所以它能够发酵到很 Nah, 大。 gereja saya tidak menambahkan apapun. 而我们教会没有 Termasuk ragi 加 di 添 dalam 任何一种东西，包括酵在内。 Anggur pun juga sama, dipastikan seperti Tuhan Yesus hasil pokok anggur. 我们的这个葡萄籽也是纯粹的葡萄， Kita jauhkan dari fermentasi. 我们远离这个发酵的， Maka kita tidak memakai wine. 所以我们不用那个葡萄酒， Ada yang ada kadar alkoholnya. 有那个酒精的。 Jadi ini adalah contoh-contoh yang Alkitab tuliskan sebenarnya. 这就是圣经里面所表明。 Nah, jadi ini adalah sedikit informasi tentang sakramen perjamuan kudus. 我就讲说一点圣经的一点信息。 Nah, sebenarnya ini adalah roti yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. 这个饼呢，就是主耶稣所介绍的。 Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara ingin hidup untuk selama-lamanya, 当弟兄姐妹们要永远的活着，
Jangan asal cari roti perjamuan kudus sembarangan. 不要随便去找那个随便的圣餐， Harus cari roti yang murni tadi yang seperti Tuhan Yesus lakukan. 要去找那个纯粹的饼，就像主耶稣所说的。 Ya puji Tuhan di Gereja Sati melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. 感谢主，真耶稣教会主按照着主耶稣所吩咐的去遵行。 Mungkin kalau akan ingin mengenal lebih dalam, 主啊，你们要更深入的了解。 boleh menghubungi pengerja. 过后你们可以联络这个圣职人员。 Mereka mungkin akan atur pertemuan sehingga kita bisa membahas lebih dalam. 我们可以一起坐下来讨论。 Karena waktu saya akan akhiri dan biarlah kiranya ini bisa menyegarkan rohani kita semua. 因为时间的关系，我们先讲到这里。但愿这一切都能够让我们的灵性更长进。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们大家。 Selanjutnya akan ada persembahan pujian dan persembahan angklung. 接下来有献诗和竹筒演奏， Saya persilahkan. 有请。 Pada